Zahid tegas tolak bersatu dalam PRN Melaka. Rosmah menangis, rupanya ini cerita sebenar audio perbualan. Peguam Tun M gesa PRN Melaka diadakan. UMNO PKR DAP tegas gesa tangguh PRN Melaka. Pilihan Raya Negeri Melaka akan menjadi PRN yang pertama menyaksikan UMNO bertanding menentang bersatu sejak langkah syaratan yang menyaksikan kedua-dua parti itu bergabung untuk menjatuhkan Pakatan Harapan tahun lalu. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi memberitahu Portal Malaysia Kini bahawa partinya tidak akan bekerjasama dengan bersatu pada pilihan raya negeri akan datang. Saya minta maaf, no way, katanya dalam pesanan teks ketika ditanya apakah kerjasama yang ada antara kedua-dua parti Melayu itu akan diteruskan. Portal Malaysia Kini menghubungi Zahid untuk bertanya mengenai pendirian UMNO susulan pengumuman pembubaran DUN Melaka yang menyebabkan PRN perlu diadakan. UMNO dan Bersatu adalah sebahagian daripada kerajaan persekutuan yang kini dipimpin oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dari UMNO. Namun kedua-dua parti tegang dalam banyak hal dengan peristiwa besar termasuklah peranan UMNO dalam memaksa Muhyiddin Yassin yang merupakan Presiden Bersatu berundur sebagai Perdana Menteri pada bulan Ogos. Perhimpunan Agung UMNO awal tahun ini juga memutuskan bahawa parti itu akan memutuskan hubungan politik dengan Bersatu pada pilihan raya akan datang. Sementara itu Zahid juga bersetuju bahawa PRN Melaka akan menjadi ujian untuk membuktikan bahawa UMNO tidak memerlukan Bersatu untuk memenangi pilihan raya sebelum pembubaran DUN Melaka yang dicetuskan oleh konflik dalaman dalam Kerajaan Negeri Barisan Nasional Perikatan Nasional. UMNO memegang kerusi terbanyak berbanding parti lain dengan 14 adun, sementara Bersatu hanya memiliki 2. Bagaimanapun, Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali hilang majoriti selepas 4 adun termasuk 2 dari UMNO dan 1 Bersatu mengumumkan penarikan sokongan mereka. Rosmah Mansor mengalirkan air mata selepas gagal mengawal emosinya ketika perbicaraan kes rasuah terhadapnya melibatkan projek tenaga solar hybrid 1.25 bilion ringgit untuk sekolah luar bandar di Sarawak. Isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak itu berkata tindakan sepatutnya diambil terhadap 5 saksi pendakwaan, tetapi itu tidak berlaku. Beliau mendakwa ini demi menutup aib masing-masing yang kini telah tersingkap ke khalayak umum. Rosmah yang memberi keterangan bersumpah berkata saksi berkenaan sebaliknya telah dipanggil memberi keterangan terhadap saya, sedangkan saya tiada sebarang jawatan dalam kerajaan atau kuasa untuk meluluskan sebarang projek. 5 orang yang dimaksudkannya adalah bekas Menteri Pendidikan Mazzi Khalid, bekas Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Madinah Muhammad dan alias Ahmad, bekas pembantunya Rizal Mansor serta pengarah urusan Jepak Holding Sdn Bhd Saidi Abang Samsudin. Ini adalah perbuatan zalim dan kejam terhadap saya dan keluarga saya. Ini juga adalah suatu pendakwaan yang jahat dan selektif terhadap saya, katanya dengan suara serak. Bagaimanapun, beliau kembali bertenang dan meneruskan keterangannya kepada mahkamah. Rosmah turut memohon maaf kepada Hakim Muhammad Zaidi Mazlan kerana luahan emosi itu. Minta maaf, banyak perkara yang telah saya lalui, katanya kepada mahkamah. Rosmah 69 dituduh meminta 187.5 juta ringgit daripada Saidi melalui Rizal sebagai imbuhan untuk membantu syarikat berkenaan mendapatkan projek solar itu secara rundingan terus dengan Kementerian Pendidikan. Rosmah juga menghadapi 2 tuduhan menerima rasuah berjumlah 1.5 juta ringgit pada 2016 dan 5 juta ringgit pada 2017 daripada Saidi. Dalam pernyataan bertulis saksinya, Rosmah mengenal pasti Azmi Abu Talib, bekas Setiausaha Bahagian UMNO Pekan, telah menerima wang rasuah daripada Saidi dan pembantunya Ryan Razwil Abdullah bagi mendapatkan projek berkenaan. Terdahulu Rosmah menyifatkan pendakwaan sebagai keterlaluan apabila melabel saya bersikap suka overbearing atau menguasai orang lain dan berkemampuan mempengaruhi keputusan dalam sektor awam. Pada 18 Februari, Zaini turut membenarkan permohonan pendakwaan untuk mengemukakan sebagai bahan bukti rakaman audio dikatakan perbualan antara Rosmah dan suaminya Najib Razak berhubung isu 1MDB. Rakaman itu membolehkan mahkamah menilai pembawaan Rosmah termasuk berkaitan dengan dakwaan overbearing seperti dinyatakan dalam kenyataan pembukaan pihak pendakwaan.
Dalam prosiding terdahulu, mahkamah mendengar 10 saat pertama rakaman itu yang memperdengarkan Rosmah memberitahu Najib, boleh saya nasihatkan sesuatu. Manakala bekas Perdana Menteri itu didengar memberitahu isterinya, beliau perlu masuk ke dalam kereta terlebih dahulu. Mahzir sebelum ini dalam keterangannya berkata, suara wanita dalam rakaman itu adalah Rosmah, manakala lelaki terbabit pula Najib. Rosmah berkata, perbualan seperti direkodkan dalam rakaman audio itu adalah hal peribadi antara suami isteri dan beliau memberikan pandangan manakala Najib mendengar. Perbualan saya dan suami saya adalah perbualan peribadi. Saya memberikan pendapat saya dan suami saya pula mendengar, dan begitulah sebaliknya. Ada ketikanya suami saya memberikan pandangan beliau dan saya pula menjadi pendengar. Sama ada suami saya menerima pandangan saya atau sama ada saya menerima pandangan suami saya adalah soal kedua. Inilah resam rumah tangga dan asam garam kehidupan berkeluarga, katanya dengan menegaskan, saya tidak pernah mengkehendakkan suami saya menurut pandangan saya. Tambahnya sekiranya benar beliau seorang yang terlalu dominan, perkahwinannya dengan Najib tidak mungkin bertahan 34 tahun. Walau apapun perbualan dengan Najib tersebut sama sekali tidak menyentuh berkenaan projek solar hybrid, katanya, malah menganggap sebagai mengejutkan apabila ia dibangkitkan timbalan kanan pendakwa raya Gopal Sri Ram. Tidak ada keperluan darurat diisytiharkan bagi menghalang berlakunya pilihan raya negeri PRN di Melaka susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri, kata Peguam Kanan Hanif Katri Abdullah. Sebaliknya, kata Hanif Katri, apa yang diperlukan hanyalah prosedur operasi standard yang ketat bagi membolehkan PRN diadakan dengan selamat. Berdasarkan perkembangan persekutuan, Melaka harus mengadakan pilihan rayanya dalam tempoh 60 hari dan satu-satunya cara untuk menghalang ia berlaku ialah dengan pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi saya secara peribadi dan profesional berpendapat bahawa darurat tidak boleh diumumkan hanya untuk menghalang PRN di Melaka. Saya percaya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dapat mengendalikan PRN di Melaka dengan protokol ketat dan mematuhi terhadap SOP yang diperlukan, katanya kepada Portal Malaysia Kini. Hanif Katri berkata demikian sebagai mengulas mengenai kemungkinan PRN diadakan di Melaka selepas DUN dibubarkan ekoran krisis terbaru yang melanda negeri berkenaan. Speaker DUN Melaka AB Rauf Yusof mengumumkan DUN Melaka dibubarkan pada Isnin dan pembubaran itu diwartakan pada hari berikutnya. Ini berlaku setelah Melaka dilanda kemelut politik apabila 4 adun kerajaan diketuai bekas Ketua Menteri Idris Harun mengumumkan pendirian mereka untuk menarik balik sokongan mereka kepada Kerajaan Barisan Nasional Perikatan Nasional. Mengulas lanjut, Hanif Katri berkata, banyak penyelesaian dapat dilaksanakan untuk mengekang penyebaran wabak penyakit berbahaya, termasuk mengadakan ceramah dalam talian bagi menggantikan aktiviti berkempen secara fizikal. Katanya perkara yang sama juga dapat dilakukan ketika hari penamaan calon. Semuanya dapat dijalankan dengan adanya teknologi hari ini dan yang paling penting dengan pematuhan SOP yang ketat, katanya. Tambah Hanif Katri, dia turut menekankan bahawa kepimpinan parti tidak boleh dibenarkan melakukan perjalanan rentas negeri bagi tujuan pilihan raya. Tambahan pula katanya, ia merupakan pilihan raya peringkat negeri, bukannya pilihan raya umum PRU. Ahli politik mesti menyedari bahawa mereka tidak boleh mengatasi undang-undang dan masalah nasional yang sedang kita hadapi, katanya. Menurut Hanif Katri, dia cenderung agar PRN diadakan kerana berpendapat tanpa pemilihan berkenaan, seorang lagi pemimpin dari parti yang sama mungkin menjadi Ketua Menteri baru dan ia akan membawa kepada salah guna demokrasi. Di Melaka, adun dari parti kerajaan sendiri yang menjatuhkan kerajaan, dan apa yang akan kita dapat jika tidak ada PRN? Pemimpin lain dari parti yang sama mungkin akan menjadi Ketua Menteri. Itu salah guna sistem demokrasi yang kita miliki, katanya. Oleh itu, Hanif Katri mendesak rakyat menggunakan hak mereka untuk mengenal pasti pesalah yang tidak seharusnya diberi kekuasaan dan tidak memilih mereka lagi. Katanya ia akan menjadi isyarat kepada negara pada masa depan apabila PRU diadakan. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menyarankan penangguhan pilihan raya negeri di Melaka susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri seperti yang dilakukan terhadap pilihan raya negeri Sarawak. Kata ahli parlimen pekan itu, penangguhan berkenaan adalah perlu memandangkan sektor ekonomi di Melaka baru sahaja dibuka selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang panjang dikenakan di seluruh negara. Amat kecewa dengan 2 adun UMNO, seorang adun Bersatu dan seorang adun bekas DAP yang tumbangkan Kerajaan Negeri Melaka. Situasi ini boleh dielak dan diselesaikan secara dalaman, tetapi kini sudah terlambat.
dengan mengambil kira bahawa ekonomi Melaka baru sahaja mula dibuka semula selepas PKP berganti PKP separuh masa yang begitu lama. Pendapat saya ialah PRN Melaka patut ditangguh sebagaimana PRN Sarawak ditangguh setelah DUN Sarawak terbubar secara automatik pada 7 Jun 2021 lalu, katanya dalam hantaran di Facebooknya. Najib berkata demikian sebagai mengulas mengenai pembubaran DUN Melaka bagi membolehkan PRN diadakan dalam tempoh 60 hari susulan krisis dalaman yang melanda negeri berkenaan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan bahawa ia telah menerima notis rasmi daripada Speaker AB Rauf Yusof berhubung pembubaran DUN Melaka. Setiausaha SPR Ikmaluddin Ishak berkata berdasarkan fasal kurungan 4, suatu pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN. Justru SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan mengenai pelaksanaan pilihan raya tersebut. DUN Melaka mempunyai 28 kerusi selepas Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan melalui tindakan beberapa adun yang berpaling tadah. Gabungan Barisan Nasional Perikatan Nasional menguasai 17 kerusi berbanding 11 oleh pembangkang. Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi memberi gambaran kemungkinan pengisytiharan darurat diperlukan bagi menghalang berlakunya pilihan raya negeri di Melaka. Katanya SPR perlu berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM jika penularan wabak penyakit berbahaya akan membahayakan rakyat jika PRN diadakan. PKR dan DAP juga menyuarakan rasa tidak puas hati mereka terhadap keputusan mengadakan pilihan raya negeri di Melaka susulan penularan wabak penyakit berbahaya.